A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Baik, yang dimuliakan Dr. Wan Fariza Aliyati binti Wan Zakaria selaku pensyarah subjek falsafah Islam PPPH 1123. InsyaAllah kali ini kami akan membincangkan tentang konsep asabiah Ibnu Khaldun. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Azkar Rafiuddin bin Ramli, nombor metrik A172402, dan sahabat saya Muhammad Nizam bin Ruslan, nombor metrik A171490. Baik, dalam video ini insya-Allah kami berdua akan membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep asabiah yang dibawa oleh Ibnu Khaldun. Oleh itu saya mulakan dengan latar belakang tokoh. Tokoh yang dimaksudkan sini adalah Ibnu Khaldun itu sendiri. Baik, nama penuh beliau adalah Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi. Beliau meninggal dunia di Kahirah, Mesir pada tahun 808 Hijrah bersamaan dengan 1404 Masihi. Beliau berketurunan Arab Yaman yang berhijrah ke Andalusia. Kemudian dari situlah datangnya gelaran Ibnu Khaldun yang bersempena dengan tempat kelahirannya, iaitu di kawasan Khalduniyah di Tunisia. Ayah beliau merupakan seorang ulama, ahli bahasa dan juga seorang pemerintah tentera. Kedua ibu bapanya telah meninggal dunia akibat penyakit taun yang melanda di tempat kelahirannya, lalu dikebumikan di luar Babun Nas, iaitu di tanah perkuburan ahli sufi. Keluarga Ibnu Khaldun berasal daripada keturunan Arab Yaman yang datang ke Sepanyol semasa pembukaan Sepanyol oleh tentera Arab Muslimin. Kemudian mereka menetap di Carmona, lalu berpindah pula ke Seville di negara Sepanyol. Setelah kejatuhan Seville, keluarganya telah kembali ke Tunisia sehinggalah beliau dilahirkan. Apabila Tunisia diserang wabak taun pada tahun 749 Hijrah, keluarga beliau telah berpindah lagi dan kemudian ibu bapa beliau telah jatuh sakit dan meninggal dunia dalam usia 87 tahun ketika itu di Mesir. Kemudian Ibnu Khaldun dikatakan mempunyai kepribadian yang mulia sejak dari kecil lagi. Selain itu, Ibnu Khaldun juga dikatakan seorang yang tekun dalam mencari ilmu. Malah beliau seorang yang mempunyai ingatan yang sangat kuat. Kemudian beliau juga seorang yang kreatif dalam berfikir dan seorang yang bijak dalam berpidato. Ibnu Khaldun juga telah mendapat pendidikan awal daripada ayahnya dengan mempelajari ilmu-ilmu asas agama seperti Al-Quran, fiqh, hadis dan tauhid. Beliau belajar di Masjid Quba, iaitu sebuah masjid yang terletak di Tunisia. Beliau juga menghafaz Al-Quran sejak dari kecil. Setelah dewasa, beliau belajar linguistik bahasa Arab, iaitu Nahwu dan Sorof, Usuluddin dan kesusasteraan. Selain itu, beliau turut mempelajari ilmu mantik, sains, falsafah, matematik dan sejarah daripada beberapa orang ulama terkemuka ketika itu. Ketika beliau berumur 18 tahun, beliau terpaksa berhenti belajar akibat penularan wabak taun di Tunisia pada ketika itu. Setelah keluarganya dibawa berpindah ke Fes, Ibnu Khaldun telah menyambung pelajaran di peringkat tinggi, iaitu bersama dengan beberapa orang guru dan ulama yang terkenal di sana. Selain daripada ilmu yang dipelajari,
terdapat juga ilmu yang diperbaharui oleh Ibn Khaldun sendiri. Atau boleh dikatakan beliau memajukan ilmu tersebut mengikut kitaran zaman. Antara ilmu tersebut adalah ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, sosiologi, biologi, kesusasteraan, penulisan dan psikologi pendidikan. Baik, saya teruskan dengan sinopsis kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dalam buku beliau iaitu Muqaddimah banyak membincangkan mengenai jatuh bangun sesebuah tamadun. Walaupun perbincangan beliau tertumpu kepada ketamadunan bangsa Arab, namun didapati pandangan yang dibawanya adalah relevan dan dapat diterjemahkan untuk hampir keseluruh tamadun yang terbina dari dahulu sehingga kepada tamadun yang sedang terbina pada masa kini. Melalui pemikiran yang dibawa oleh Ibn Khaldun, maka terbina antaranya sebuah model 3 tahap perkembangan kerajaan atau organisasi sosial yang dikenali sebagai teori kitaran Ibn Khaldun. Pada tahap yang pertama, iaitu tahap awal ataupun tahap kelahiran yang dicirikan oleh perasaan kekitaan atau asabiah bagi memenuhi keperluan asas. Kemudian yang kedua, tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem berkerajaan yang melahirkan golongan pemerintah yang berbeza kehidupan mereka daripada rakyat jelata, kemudiannya disusuli oleh pertumbuhan bandar. Walau bagaimanapun, kelas pemerintah akan dibuai kemewahan dan perasaan semangat kekitaan dalam kalangan rakyatnya menjadi lemah. Dan yang ketiga pula tahap lemah atau kejatuhan yang disebabkan oleh peningkatan kemewahan dan kelunturan semangat kekitaan. Ini membawa kepada perpecahan politik dan ekonomi. Melalui teori ini, Ibn Khaldun menterjemahkan kehebatan atau kekuatan semangat kekitaan dalam sesebuah bangsa yang dapat menentukan jatuh bangunnya sesebuah tamadun. Menurut Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, antara kenyataan yang dibuat oleh Ibn Khaldun adalah kedaulatan kuasa adalah diakibatkan oleh kekuatan. Kekuatan itu adalah diakibatkan oleh perasaan kekitaan. Hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang merestui agamanya, maka individu itu bersifat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, dan berpegang kepada hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicicah. Selain itu, Ibn Khaldun mengatakan lagi dalam kitabnya, dan apabila mereka cenderung kepada kebenaran dan mengenepikan hal keduniaan dan apa sahaja yang bersifat batil serta menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka arah mereka akan menjadi satu sahaja. Dan Ibn Khaldun berkata lagi, semangat beragama boleh meredakan pertentangan dan iri hati di kalangan orang yang mengongsi perasaan kekitaan dan menyebabkan tumpuan kepada arah kebenaran. Apabila perhatian telah berpusat kepada kebenaran, maka tiada satu pun yang dapat menghalang mereka, sebab pandangan mereka sama dan tujuan pun serupa dan satu. Mereka rela berkorban demi mencapai cita-cita perjuangan. Maka di sini terbukti, menurut Ibn Khaldun, kekuasaan sesebuah dinasti atau tamadun adalah berpandukan pada kekuatan semangat kekitaan bangsanya. Semangat kekitaan adalah pandangan dan tujuan yang sama dan satu, berpandukan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mementing duniawi. Inilah kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama yang saling memenuhi antara satu sama lain. Daripada kedua-dua semangat inilah sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita mereka yang sama. Menurut satu kenyataan yang dibuat oleh Linda T. Darling dalam penulisannya, beliau menyatakan bahawa Ibn Khaldun menekankan semangat kekitaan yang kuat dalam kumpulan, iaitu kabilah dari padang pasir yang dapat menawan bandar, yang mana penduduk bandar tersebut telah pudar semangat kekitaan, dan seterusnya kabilah yang menawan bandar tadi membina ketamadunan mereka sendiri.
Walaupun kekuasaan pemerintahan dan autoriti diraja di bandar yang ditawan telah kukuh melalui ketenteraan, namun yang menyebabkan mereka tetap dapat ditawan adalah ikatan asabiyah, iaitu semangat kekitaan. Semangat kekitaan yang telah menyatukan bangsa padang pasir, iaitu yang didasari oleh tali persaudaraan, agama dan kekuatan kabilah yang datang menawan bandar yang telah mula luntur semangat kekitaan sama mereka. Begitu juga seterusnya, yang mana sekiranya bangsa yang telah menawan bandar tadi telah tetap, iaitu telah menetap di bandar tersebut dan telah lama membina ketamadunan di situ, pada satu tahap semangat kekitaan mereka juga telah pudar ataupun telah lemah, disebabkan mereka telah mengecapi kemewahan hingga mereka membawa mereka ni kepada sikap bersenang-senang ataupun bermalas-malasan, dan akhirnya perjuangan mereka terhenti. Pada tahap ini mereka terdedah untuk ditawan oleh bangsa lain yang masih memiliki semangat kekitaan yang kuat, sebagaimana mereka dahulu menawan bandar tersebut. Inilah yang dikatakan kitaran kepada sesebuah ketamadunan yang banyak bergantung kepada semangat kekitaan bangsanya. Baik, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya Muhammad Nizam. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'du. Yang saya muliakan Dr. Wan Farizah Aliyati binti Wan Zakaria selaku pensyarah bagi subjek Falsafah Islam PPPH 1123, dan tak lupa juga kepada sahabat saya Azka. Jadi insyaAllah pada slide yang pertama ini kita akan berkongsikan perbincangan berkenaan dengan konsep asabiyah yang cuba digagaskan, yang cuba dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam kitab beliau yang masyhur dengan panggilan sebagai Tarikh Ibn Khaldun
atau juga dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun, ataupun dengan nama ataupun kitab yang tajuk yang panjangnya Al-Ibar wad Diwan wal Mubtada wal Khabar fi ma'rifatil ayyam al-Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarhum min Zawi Sultan al-Akbar. Jadi di dalam kitab tersebut, di mana perbincangan berkenaan dengan konsep asabiyah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah beliau yang memiliki beberapa jilid. Cuma konsep tersebut dinukilkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab pada bahagian pertama beliau, iaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi sebelum kita menyentuh kepada lontaran-lontaran idea-idea yang dimukakan berkaitan dengan konsep asabiyah yang Ibnu Khaldun cuba kemukakan, kita kena memahami bahawa zaman ketika mana Ibnu Khaldun mengemukakan idea tersebut merupakan di mana zaman berlakunya kepincangan politik, di mana sistem nilai kemanusiaan ketika itu telah rosak. Bahkan beliau sendiri, Ibnu Khaldun, menjadi bangsa politik ketika itu. Dan atas dasar pengalaman dan pemerhatian beliau, maka beliau mengkritik dan membuat gagasan-gagasan pemikiran serta merumuskan pengalaman-pengalaman yang beliau lalui yang menceritakan situasi umat Islam ketika itu. Dan di antara yang dikemukakan, konsep yang diangkat oleh beliau adalah konsep asabiyah, yang mana bagi Ibnu Khaldun, konsep asabiyah yang cuba dibawa oleh Ibnu Khaldun adalah konsep asabiyah yang berbeza dengan konsep-konsep asabiyah yang biasa dihuraikan oleh para ulama sebelum beliau. Yang mana para ulama sebelum beliau kebanyakannya menghuraikan konsep asabiyah dari sudut yang mazmumah, dari sudut yang negatif. Tetapi bagi Ibnu Khaldun, beliau menghuraikan konsep asabiyah dari sudut positif. Bahawa nak menyatakan bahawa Ibnu Khaldun membawa satu pendekatan yang berbeza, huraian yang berbeza daripada ulama-ulama sebelum beliau. Jadi sebelum kita menyentuh lebih mendalam berkenaan dengan al-asabiyah, maka kita hurai dulu apa yang dimaksudkan dengan al-asabiyah. Menurut Ibnu Khaldun, di dalam kitab beliau Al-Muqaddimah, dia merujuk kepada satu pertalian ataupun ikatan yang mengikat sekumpulan individu. Sama ada ikatan tersebut dia berbentuk ikatan kekeluargaan ataupun ikatan berbentuk sumpah setia, yang mana hasil kepada ikatan tersebut membawa kepada pemberian bantuan sesama individu dan kumpulannya. Jadi Ibnu Khaldun memandang maksud asabiyah adalah ke arah lebih kepada pertalian ataupun perasaan, kalau kita kata perkauman di situ. Perasaan yang mengikat antara seseorang individu dengan orang di sekeliling beliau. Itu konsep asabiyah yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dan asabiyah di sini bukanlah asabiyah yang biasa diterjemahkan oleh ulama-ulama sebelum beliau, yang kebiasaannya dihurai dengan membawa maksud menolong seseorang walaupun dalam perkara-perkara yang batil, walaupun dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan kebenaran. Yang tu dari sudut huraian kebiasaan yang dihurai oleh ulama-ulama sebelum beliau. Jadi pendekatan konsep asabiyah yang dihuraikan oleh Ibnu Khaldun tersebut, beliau lebih menekankan kepada semangat kebersamaan ataupun kekitaan di dalam masyarakat, di mana semangat tersebut sebenarnya merupakan sunnatullah,
yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sayang kepada ahli keluarga, sayang kepada bangsa sendiri, sayang kepada kaum sendiri. Ini merupakan naluri yang Allah Subhanahu Wa letakkan di dalam diri seseorang manusia. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran mendatangkan pelbagai-bagai cerita yang mana di dalam kitab Muqaddimah juga Ibn Khaldun mendatangkan kisah-kisah macam mana para nabi dan rasul juga mereka berdakwah dan mereka disokong, dikuatkan dengan kaum mereka sendiri. Kalau kita tengok di dalam Quran bagaimana lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara contohnya kisah Nabi Nuh AS. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaum, wahai kaum, kata Nabi Nuh AS, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain, menjadi kuat dakwah mereka, seruan mereka bila mana mereka disokong oleh bangsa atau kaum mereka sendiri. Bahkan Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimah juga menyatakan bahawa anna da'wah diniyah bighairi asabiyatin la tatim. Bahawa dakwah seruan kepada agama ni tanpa adanya unsur-unsur asabiyah, tanpa ada unsur asabiyah, maka la tatim, maka dia menjadi tidak sempurna. Atas dasar sudut pandang ini, Ibn Khaldun berpendapat bahawa asabiyah di dalam sesebuah masyarakat adalah sangat-sangat satu elemen yang sangat-sangat penting yang perlu ada untuk mengekalkan kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi dalam sesebuah negara, khususnya negara, masyarakat. Jadi Ibn Khaldun ketika menghuraikan muqaddimah konsep asabiyah di dalam kitab beliau Muqaddimah, beliau mendatangkan dua keadaan perbandingan. Yang mana keadaan yang pertama, keadaan orang Arab Badawi, orang yang hidup merantau, nomad, berpindah radah. Dan juga beliau memerhatikan, membuat perbandingan dengan kehidupan orang-orang bandar Hadari. Yang mana kedua-dua keadaan kehidupan tersebut, Badawi dan juga Hadari, orang-orang bandar, mereka memiliki sifat asabiyah yang berbeza-beza. Di mana orang asabiyah, Badawi, orang nomad yang berpindah randah, mereka memiliki sikap asabiyah yang lebih kuat berbanding dengan orang hadari, orang di bandar. Kenapa dia? Kerana perubahan cara hidup ketika itu, dalam keadaan tersebut. Di mana orang Badawi, mereka keselamatan, bahaya sentiasa diancam, sentiasa ada. Jadi mereka mengambil sikap berhati-hati dan juga saling tolong-menolong untuk meneruskan legasi dan juga kelangsungan hidup masyarakat ataupun kelompok mereka. Benda ni berbeza dengan golongan yang hidup di bandar, yang mana mereka diselubungi dengan kekayaan, mereka diselubungi dengan kemewahan, yang mana dengan kemewahan kekayaan tersebut menyebabkan hilang sikap asabiyah. Daripada sikap asabiyah, saling bantu-membantu, dia menjadi kepada sikap individualistik, sikap sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, ananiyah, aku-aku. Jadi bila timbul sikap tersebut, maka asabiyah menjadi semakin kurang. Bila timbulnya asabiyah menyebabkan kekuatan ataupun generasi kelangsungan sesebuah negara menjadi tidak kukuh dan mudah terancam dengan pihak-pihak ataupun musuh-musuh di luar. Dan satu perkara yang kita tidak lupakan bahawa idea-idea yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun di dalam kitab Muqaddimah berkenaan dengan konsep asabiyah juga beliau mengambil kira melalui pengalaman dan juga melalui sejarah yang berlaku sebelum beliau, di mana kelompok Mongol ataupun Tatar
mereka menyerang negara-negara umat Islam, yang mana sebelum tu umat Islam dikenali sebagai negara yang kuat, negara yang memiliki kekuatan yang digeruni oleh pihak-pihak musuh. Namun selepas mereka tertimbun di dalam kekayaan, kemewahan, mereka meninggalkan agama, menyebabkan sikap asabiyah, kebersamaan di antara satu sama lain itu dia semakin kurang, sehingga menyebabkan berlakunya perbalahan, berlakunya pengkhianatan dan berlakunya perperangan sesama mereka, yang mana bila berlaku perkara tersebut diambil oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan negara umat Islam itu sendiri. Yang tu yang bahagian yang pertama. Seterusnya pada slide yang seterusnya, kita teruskan dengan bagaimana Ibn Khaldun menghuraikan kepentingan konsep asabiyah dalam ekosistem kehidupan bermasyarakat. Menurut Ibn Khaldun, jika dilihat kepada sejarah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menjaga kestabilan politik dan juga suasana ketika itu, beliau mendatangkan Ibn Khaldun mendatangkan kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah kepada kaum Quraisy, yang mana bangsa yang dominan dan juga bangsa yang berpengaruh ketika itu. Jadi bila Nabi berdakwah kepada kaum Quraisy, bukan bermaksud Nabi fanatik, Nabi perkauman, tetapi Nabi nak menguasai bangsa yang menguasai bangsa-bangsa kecil di sekeliling mereka. Ataupun kita istilahkan untuk Nabi nak kuasai tuan rumah dulu sebelum menguasai orang-orang di sekeliling mereka. Dan bagi Ibn Khaldun, penting untuk menguasai bangsa yang dominan dan berpengaruh supaya kestabilan sistem sosial ketika itu lebih terjamin. Jadi bagi Ibn Khaldun, asabiyah dalam ekosistem kehidupan manusia ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerana bagi Ibn Khaldun, bangsa asabiyah adalah bangsa yang paling setia dalam sesebuah negara. Bangsa yang memiliki sikap ataupun konsep asabiyah dalam kehidupan mereka, mereka adalah bangsa yang paling setia dalam sesebuah negara. Berbeza dengan bangsa yang menumpang. Bangsa yang menumpang ni mereka boleh pergi dan juga meninggalkan negara tersebut bila keadaan dah tidak memerlukan mereka berada di sana. Jadi sebab tu Ibn Khaldun, seorang ahli sosiologi, menekan ataupun menitik beratkan konsep asabiyah di dalam sesebuah masyarakat demi untuk menjaga kelangsungan, demi untuk mengukuhkan perpaduan di antara masyarakat, di samping untuk memperteguhkan kestabilan pada sesebuah negara. Jadi yang tu antara kesimpulan yang boleh kita lihat konsep asabiyah yang cuba diterjemahkan, dia cuba dikehadapankan oleh Ibn Khaldun. Dan di dalam kitab Muqaddimah ini juga Ibn Khaldun mendatangkan beberapa hadis yang menyokong dakwaan beliau, gagasan yang beliau cuba sampaikan, yang mana beliau mendatangkan beberapa hadis yang mana Nabi SAW meletakkan syarat Quraisy di dalam hadis, meletakkan Quraisy dalam urusan pemerintahan. Yang mana sabda Nabi SAW yang dibawakan oleh Ibn Khaldun dalam kitab beliau, An-nas tabi'u li Quraisy fi hadha sya'n, muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam sabda Nabi SAW ni yang bermaksud manusia mengikut Quraisy dalam urusan pemerintahan ini. Orang Islam akan mengikuti orang Islam dan orang kafir akan mengikuti orang kafir. Jadi kata Ibn Khaldun, syarat di dalam hadis tersebut, Nabi SAW meletakkan syarat daripada keturunan Quraisy
sebagai pemerintah. Kenapa Nabi SAW meletakkan syarat Quraisy sebagai pemerintah ataupun sebagai perlantikan sebagai ketua negara? Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun menetapkan dua ilah daripada hadis tersebut. Kenapa Nabi SAW meletakkan Quraisy? Kata beliau, kata Ibn Khaldun, yang pertama, berkemungkinan Nabi meletakkan syarat Quraisy kerana dua sebab. Yang pertama kerana tabarruk, iaitu untuk ambil keberkatan daripada kaum Nabi SAW. Nabi kan kaum Quraisy, maka dilantik daripada kaum Quraisy juga pada waktu tersebut. Ini kemungkinan ilah yang pertama. Jadi yang kedua, ilah yang kedua, Ibn Khaldun mengatakan mungkin kerana al-asabiyah ghalibah, iaitu bangsa yang kuat dan dominan ketika itu. Ketika itu bangsa Quraisy adalah bangsa yang kuat, bangsa yang dominan, bangsa yang dihormati. Semua masyarakat, bangsa-bangsa kecil di sekeliling mereka respect dengan bangsa Quraisy. Jadi untuk memperolehi ketaatan, untuk memperolehi kesetiaan, maka perlantikan ketua mestilah daripada bangsa dominan untuk mengekalkan kestabilan negara. Ada kata ketua dilantik di kalangan bukan bangsa dominan, sudah pasti tidak ada ketaatan kepada pemerintahan tersebut. Sebab tu kata Ibn Khaldun, dia membawa kata-kata, tak pasti sama ada sahabat ataupun sabda hadis Nabi SAW, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami adalah pemerintah wa antumul wuzara, dan kamu semua adalah menteri-menteri. Okey, kata-kata sahabat. Maksudnya pimpinan-pimpinan yang memegang jawatan-jawatan utama adalah di kalangan pimpinan-pimpinan Quraisy. Kenapa dia? Mereka masyarakat ataupun bangsa dominan. Adapun menteri-menteri, mereka adalah daripada golongan-golongan Ansar, golongan-golongan yang bukan daripada bangsa dominan. Sebab apa dilakukan macam itu? Bukan atas dasar asabiyah, bukan atas dasar perkauman, tetapi atas dasar untuk mengekalkan kestabilan pemerintahan pada waktu tersebut. Jadi Ibn Khaldun dia menekankan dua ciri utama dalam konsep asabiyah yang cuba beliau bawakan di dalam Muqaddimah Ibn Khaldun, yang mana ciri asabiyah tersebut menurut beliau, ciri yang pertama adalah asabiyah yang beliau masukkan adalah, dengan asabiyah itu ialah pengiktirafan. Ciri pertama, pengiktirafan terhadap bangsa tersebut daripada kaum-kaum lain yang hidup bersama-sama di dalam sesebuah masyarakat. Ini daripada konteks kemasyarakatan lah. Ada konteks sosial masyarakatnya. Asabiyah ni penting kerana apa dia? Konsep asabiyah ni penting kerana untuk pengiktirafan terhadap bangsa tersebut daripada kaum-kaum lain yang hidup bersama-sama di dalam sesebuah negara. Jadi penting. Macam kita, konteks kita di Malaysia, majoriti kita adalah bangsa Melayu. Kita adalah bangsa Melayu. Jadi untuk mendapat pengiktirafan daripada dalam sesebuah negara, maka perlantikan tersebut, ketua negara tersebut, pimpinan tersebut mestilah daripada bangsa yang dominan. Bangsa dominan. Bila bangsa dominan menguasai, maka bangsa-bangsa yang kecil, bangsa-bangsa yang minoriti akan mengiktiraf bangsa yang lebih besar majoritinya. Dan yang ni lumrah yang Allah Subhanahu Wa Taala campurkan dalam diri manusia. Yang mana dominan, yang mana minoriti, dia akan respect, akan menghormati bangsa yang lebih berkuasa, bangsa yang lebih besar daripada bangsa mereka sendiri. Itu ciri pertama asabiyah yang cuba ingin dikemukakan oleh Ibn Khaldun. Jadi yang kedua ialah yang ingin dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam konsep asabiyah adalah kemampuan bangsa tersebut untuk mengekalkan keamanan dan juga kestabilan. Yang mana kata Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, dia kata Quraisy adalah kabilah yang paling kuat dan asal-usul mereka, dari asal-usul mereka, dan mereka merupakan kumpulan yang dominan. Mereka mempunyai kemuliaan. Orang Quraisy ni dia memiliki kemuliaan, kehebatan, aura yang mereka miliki itu sehingga mereka diiktiraf dan dihormati oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka.
Sebab tu kita tengok pada zaman Nabi SAW, bangsa Quraisy dimuliakan oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka diberikan tugas kerana mereka bertugas menjaga sebagai di tanah haram, di ketika orang pergi haji dan sebagainya. Dan atas dasar perkara tersebutlah Quraisy dianggap dipandang tinggi oleh bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan ini konsep asabiyah yang ingin dikemukakan oleh Ibnu Khaldun secara ringkasnya, yang cuba Ibnu Khaldun cuba terjemahkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, idea-idea yang beliau cuba bawakan untuk tatapan-tatapan masyarakat Islam yang terkemudian, supaya untuk mengekalkan kelangsungan sesebuah negara, maka konsep asabiyah perlu dijaga. Konsep kebersamaan, konsep kekitaan di dalam sebuah komuniti, di dalam sebuah sosial masyarakat, perkara ini jangan ditinggalkan, jangan dihilangkan. Segala usahanya untuk mengekalkan konsep asabiyah. Jadi sebagai kesimpulan dia, konsep asabiyah yang cuba diketengahkan oleh Ibnu Khaldun ni merupakan satu sudut pandang yang positif, tidak seperti mana huraian-huraian kebiasaannya yang biasa dihurai dengan negatif, yang bermaksud sikap berlebih-lebihan mendukung ataupun membantu seorang, yang sekalipun perkara tersebut jelas bersanggah dengan agama. Itu konsep yang biasa diterjemahkan. Namun dalam konsep asabiyah dalam kitab karya Muqaddimah Ibnu Khaldun ni adalah suatu konsep yang perlu kita ambil perhatian dalam untuk memastikan kestabilan sesebuah negara. Dan atas dasar konsep inilah nama Ibnu Khaldun naik. Atas dasar pemikiran, teori inilah para sarjana, pemikir-pemikir Islam dan juga Barat cuba menghurai, cuba mendalami pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun, bermula daripada teori asabiyah inilah. Jadi gagasan dan idea yang dikemukakan Ibnu Khaldun ni insya-Allah sangat menarik untuk dikaji, dan tidak pelik beliau diiktiraf di dalam dunia Islam. Bahkan tokoh-tokoh Barat juga turut mengiktiraf keilmuan beliau, dan karya-karya beliau menjadi rujukan dan panduan di negara-negara Barat sehingga pada hari ini. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan perkongsian memberi manfaat. Minta maaf terlebih terkurang, tersilap, tersalah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, memberikan kepada kita kefahaman terhadap agamanya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.